Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, kita jumpa lagi. Untuk hari ini kita akan lihat subjek Sains Komputer tingkatan 4. Kita masih lagi dalam tajuk 2.0 iaitu pekalan data. Untuk hari ini kita akan lihat tajuk yang baru iaitu 2.4. Pembangunan sistem pekalan data. T4, 2.4. Pembangunan sistem pekalan data. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pembangunan sistem pekalan data? Jadi pekalan data dia menyimpan rekod-rekod secara tersusun supaya data-data mudah diisi, mudah dicari dan juga mudah dikemas kini. Jadi dalam pekalan data dia mempunyai banyak rekod dan rekod-rekod tersebut perlu kita susun, perlu kita sort supaya data-data itu mudah untuk kita cari dan juga untuk kita kemas kini. Okey. Pekalan data dia menjadi komponen yang penting bagi sesebuah sistem maklumat kerana terdapat banyak data yang perlu diuruskan dalam sistem maklumat. Jadi untuk menghasilkan satu sistem, kita perlu ada pekalan data untuk kita menguruskan dalam sistem maklumat. Jadi sistem maklumat banyak kita gunakan dalam contohnya sistem perbankan atas talian, sistem penempahan tiket penerbangan ataupun laman sosial, sistem pinjaman buku, perpustakaan, sistem maklumat murid sekolah dan juga sistem markah perperiksaan. Ini antara contoh sistem maklumat. Jadi sistem-sistem ini dia memerlukan pekalan data untuk menghasilkan maklumat yang berguna. Okey, seterusnya, jadi kita perlu satu perisian untuk membina sistem pekalan data. Jadi banyak perisian yang ada dalam pasaran, contohnya Microsoft Access, Microsoft SQL ataupun MySQL, Oracle SQL dan sebagainya. Ini contoh perisian yang menggunakan pekalan data untuk menghasilkan sistem maklumat. Jadi untuk kamu, kita akan belajar berkenaan dengan MySQL. Okey, seterusnya. Jadi perisian tersebut dapat membantu penghasilan pekalan data dan antarmuka. Antarmuka ni maksudnya perhubungan antara manusia dan komputer bagi melihat ataupun menyunting rekod pekalan data. Jadi perisian ini penting sebab pekalan data dia hanya data yang kosong. Dia tidak ada perisian. Dia hanya untuk menyimpan data sahaja. Jadi kita perlukan perisian-perisian tersebut untuk kita mengambil data tersebut dan kita paparkan sebagai sistem maklumat. Okey, seterusnya. Jadi antara contoh jenis antarmuka termasuklah borang. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk membuat borang dalam PHP dan juga untuk membuat query, view dan juga laporan. Jadi kamu akan belajar nanti PHP sebagai antarmuka untuk kita memaparkan maklumat-maklumat yang ada dalam pekalan data. So kita kena gabunglah PHP, kita gabungkan HTML dan juga kita gabungkan CSS untuk membuat laporan ataupun membuat borang dan sebagainya lah. Okey, seterusnya ini contoh bagaimana fasa-fasa pembangunan pekalan data untuk sistem maklumat. Jadi yang pertama kita perlu merancang dan menganalisis. Lepas itu pada fasa yang kedua kita akan mereka bentuk. Yang ketiga kita akan membina dan yang keempat kita akan membuat penyelenggaraan. Ini 4
fasa-fasa pembangunan pekalan data untuk sistem maklumat. Jadi kamu perlu ingatlah. Jadi selepas ini tajuk seterusnya dia akan membincangkan secara terperinci fasa-fasa pembangunan pekalan data dalam tajuk 2.41. Okey, next seterusnya. Okey, kita dah habis pengenalan pembangunan sistem pekalan data. So kita akan jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya iaitu 2.41 penghasilan sebuah pekalan data yang ternormal. Dan kita akan menggunakan fasa-fasa pembangunan pekalan data. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.